Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang barakah, malam Jumaat daripada hujung-hujung bulan Syawal, maka pada malam ni jadi dua hari lepas ataupun 3 hari lepas saya tulis dalam Facebook dan post gitu, siapa yang suka nak bagi saya kecek harga apa atau nak tanya apa, maka saya komen di bawah. Maka pada hari itu dan sehari dua ada beberapa orang yang suruh dan senda dan sub kecek orang ning sub kecek haning, orang ning sub kecek haning. Nah, maka malam ning dia panggil betul luar, maka saya ambil masa yang dia panggil tak panjang tak pandak. Nah, pada malam yang barakah ini, malam Jumaat, kita boleh mari muzakarah bersama dan kita akan jawab dan bincang bersama tentang masalah-masalah yang ditanya oleh saudara-saudari dalam apa yang kita dalam Facebook dalam komen tu. Baik. Maka belum saya nak pergi di situ, satu benda yang suka nak sapa dan rasanya boleh jadi kebanyakan orang ditanya-tanya pada hari ininya ialah masalah satu klip yang disebar dalam Facebook dengan cara luas, iaitu masalah beberapa orang perempuan dan lelaki, tetapi lelaki tak peliklah lelaki tu, sebab diri lelaki ni dia jikalau orang tak ada pakai piyah, tak pakai baju tok ni, dia tak boleh tahu kata Islam atau tidak. Walaupun jika tempat kita sini ni, kebanyakan orang yang kita berjumpa ni orang Islam lah, sebab masyarakat kita di wilayah ni kebanyakan orang Islam. Atau perempuan ni, ya dah. Perempuan ni dipakai tu tunjuk kata Islam dah, iaitu masalah kelubung. Masalah pakai kelubung, sama ada kelubung halus atau kelubung besar. Maka jika pakai kain kelubung itu tunjuk kata orang ni Islam dah. Walaupun kadang-kadang dia panggil bukan Islam, dia tak lazim daripada seorang perempuan yang pakai kain kelubung tu, lazim daripada pakai kelubung ia Islam, itu tak lazim dua tu. Sebab orang yang Islam tak pakai kelubung pun banyak. Walaupun di tempat kita sini 3 wilayah ni boleh kata alhamdulillah perempuan kita siapa boleh jadi 90% ataupun lebih banyak pada tu jikalau Islam dan besar masuk ke balik dah kebanyakan pakai belaka kain kelubung. Alhamdulillah. Tetapi pada tempat yang lain, di Malaysia, di Indonesia,
dan kawasan orang ke atas nu ke bakok ke atas nu yang Islam daripada awal beranak dalam keadaan Islam, ibu bapa Islam, tetapi kadang-kadang tak kelubung. Nah, tu. Baik, walau bagaimanapun satu klip yang berlaku yang saya rasa kebanyakan saudara semua yang bersama saya pada malam ini boleh kelih berlaku boleh hadir klip ni. Maka saya ditanya di beberapa orang yang telefon masuk ataupun tanya dalam chat bagaimana perbuatan macam ni, iaitu ada di beberapa orang perempuan yang pakaikan kelubung, maka dia tu duduk apa duduk menyatak, duduk orang panggil apa, bagi makanan kepada Tok Cak. Nah, bagi makanan kepada Tok Cak. Maka perbuatan macam itu tu apa hukum dia? Perbuatan macam itu tu lagu mana? Nah, baik. Saudara semua, di hari ini ni kita kadang-kadang benar hak kita kelih itu hak sebenarnya sebalik, bukan begitu. Nah, sebab tu jikalau siapa-siapa yang pernah pergi kepada pada Hadiai dan hula kelik mari tu ada kedai yang ia buka tin gitu ya. Nah, buka jual tepi jalan, jual apa ni? Jual saimai itu. Nah, makan ni daripada makan yang jual dan dia pakaikan kelubung. Nah, wak wirama daripada orang Islam buti beli. Nah, jai lalu nak klik gi hak jai ni gi beli barang ataupun gi ziarah orang sakit ataupun gi hantar anak mengaji ataupun gi hantar orang di Senambin ataupun ada kerja lain. Maka klik mari pak tengah-tengah jalan nampak orang duk jual tepung semacam tu. Nah, walaupun kawasan tu kebanyakan kawasan sia, kawasan orang asing, tetapi di situ tu ada orang perempuan yang pakai kelubung nak jual. Maka kita orang Islam ni berdeklih orang pakai kelubung ke? Ya, Islam. Sebab tu ramai orang masuk beli barang tempat dia tu. Nah, tapi belakang-belakang ni dah nyata kata orang jual situ tu bukan Islam pun. Bukan Islam pun. Tapi dia pakai tak tahu sebab apa. Dia pakai tu dengan kosak nak tipu orang Islam untuk mai beli pak dia ke, ataupun dia minat nak pakai ye pasal pakai ye Islam ke, ataupun ada tujuan lain, wallahu alam tak tahu. Tetapi nak kata orang jual tu bukan Islam, tapi pakai ye itu pakai ye Islam. Maka hak ni pun serupa jugalah. Nah, jikalau maka hak ni kita boleh tahu, saudara semua tak boleh tahu. Kata sekarang ni tu klip ni keluar berlaku di mana? Tapi dalam negeri Sia Cerak. Nah, tapi tak tahu orang panggil apa berlaku di mana dan orang buat tu perempuan yang duduk orang panggil apa tawai lah kita kata tawai orang panggil makan ni kepada Tok Cak yang duduk derek marimbe itu. Nah, orang Islam sungguh kedak. Nah tu. Baik. Maka jikalau bukan Islam tidak ada masalah. Demo agama demo dah. Biasa lagu tu dan kita pun tak bahasa pelik. Tak bahasa pelik. Nah, sebab demo agama asing itu agama demo dah. Nah, baik. Tetapi jikalau yang berlaku dalam klip tu sungguh lagu tu ai daripada orang Islam yang duk tawaiban tu dia panggil pun makan ni kepada Tok Cak. Nah, maka jikalau dia tu orang Islam sungguh, maka perbuatan tu tidak syaklah bahawa perbuatan tu tak comel, tak kena dan lagi pula punah agama. Nah, punah agama dengan sebab kita. Nah, kalau tak punah pun dia berdosa dah perbuatan macam tu. Nah, sebab dia tunduk jeduk tu tapi siapa ke kufur tu tak lagi. Ya sebab dia bukan ibadah. Ya duk lagu tu duk hormat je. Nah, tapi gendah telaja. Nah,
Adapun masalah bui makan ni tak ada masalah. Kita orang Islam nak bui kota Ca boleh bui. Tapi jangan bui dalam keadaan seperti orang sia bui sembah beradang apa gitu, tu tak boleh lah tu. Ataupun semata-mata pergi bui barang. Nah, boleh. Jadi kita orang Islam ni boleh bui belaka. Bui orang Masihi pun boleh, nak bui orang Yahudi pun boleh, yang tidak orang panggil apa, tidak wajah kepada kita. Nah, itu sebagai hukumnya. Tapi nak wala bagaimanapun klip ni fitnah. Nah, tu. Maka orang buat tu boleh hadir kalau dia Islam, maka boleh hadir dia rutau metenkan. Nah, sebab tu kita yang kelih tu jangan gaduh tuduh. Kita yang kelih tu jangan gaduh orang panggil hina dan kata teruk-teruk kepada orang dalam klip tu. Jikalau dia Islam sungguh. Nah, sebab apa? Boleh hadir dia orang tak tahu, atau boleh hadir dia panggil bahasa tak apa. Nah, maka ketika tu nah, kita kena orang panggil bui pahal kepada mereka supaya mereka tak ada buat kali yang kedua lepas pada tu, insya-Allah. Nah, itu bersangkut paut dengan klip. Yang kedua, dah ada juga walaupun benda ni hak lain. Dan tapi hari ni berita hawa jadi kesal terlajak ni ikut buka hari ni. Kalau buka terletak pun tu orang panggil apa berita ni lah. Jika buka dalam YouTube pun berita ni lah, dalam Facebook tak nak rakyat dah. Penuh orang panggil berderet berita ni. Gapo? Iaitu berita seorang orang panggil Lungpon hari ni. Yang duk orang panggil apa Cangwat Mukdahan. Nah, jadi berlaku mari setahun lebih kurang dah, maka dia baru kena igat kemarin. Nah, maka ada juga jadi para kawan ataupun saudara-saudari yang pernah duk kelih kita mari dia panggil muzakarah ni, tanya juga kita dalam benda yang berlaku ni apa hikmah, apa arti pelajaran yang kita boleh ambil. Ya, saudara semua, jadi kita orang Islam ni, kita setiap benda yang kita kelih, kita kena ambil pelajaran belaka. Jadi jangan kelih kepada benda berlaku sia-sia lepas gitu dengan tidak ambil pelajaran apa. Itu bukan orang Islam yang sebenar. Orang Islam yang sungguh-sungguh beriman ni ke, ia kelih apa, ia orang panggil apa, ia berkait dengan akhirat belaka. Nah, kelih benda walaupun berlaku dengan orang lain yang bukan orang Islam, walaupun berlaku dengan menata sekalipun. Nah, jikalau boleh mengiktibar, yang mengiktibar orang Islam kita ni. Nah, boleh dipelajari besar hajat kita. Benda yang berlaku tu. Berlaku apa? Kadang-kadang ikan dengan ikan berlaku. Tapi pelajaran besar bagi kita orang beriman. Dan kadang-kadang dia panggil apa? Kuba dengan singa. Berlaku gitu. Tapi pelajaran besar bagi kita. Semua benda yang berlaku tu ada pelajaran belaka. Emo kita nampak, emo kita tak nampak. Nah, baik. Maka daripada benda yang berlaku tu, maka hari ni dah kita dengar kemarin dah dengar pula hari ni orang ada royak pucuk usul asal yang berlaku tu. Nah, maka berlaku setahun lebih dah. Barulah orang panggil tu baik, orang panggil maicap pada kemarin hari. Gitu baru. Nak kata lama kadi ni. Maka jikalau dia tu orang salah sungguh, saudara semua, apa pelajaran yang kita boleh ambil? Pelajaran yang kita boleh ambil, nah, ada beberapa perkara. Yang paling besar sekalinya ialah Rusia tidak ada atas dunia ni. Dia kataความลับไม่มีในโลก. Tak ada. Nah, Rusia lebih-lebih lagi apabila Rusia tu Rusia yang perbuatan keji, perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan zalim. Nah, walau masa dia buat tu, dia susuk sebaik-baik susuk. Dia merahsiakan sebaik-baik rahsia. Nah, tutup sungguh, katuk sungguh. Nah, tapi walau begitu pun, nah, tak dapat tidak suatu hari ia terbuka. Ia kemuka kepada masyarakat. Supaya orang tahu semua hakikat yang sebenar. Ini sunnatullah. Ini cara Tuhan buat terhadap hamba dia atas dunia ni. Lama banget mesti. Maka orang yang katuk Rusia ni, nah, dia dah cucuh rebut wela dah.
Cucuh dah. Tapi nak menepuh tu lama banget, kembali klik kepada hikmah Allah. Saudara semua. Nah, kalau gitu kuamlap tidak ada. Tidak ada. Sama ada lek baik dan juga lek jahat. Nah, sama ada lek baik dan juga lek jahat. Satu hari ia terbuka. Ini hak Tuhan kehendak kepada hamba dia atas dunia ni. Jadi tak ada siapa yang boleh susuk sampai bila-bila, tak siapa tahu, tak ada. Tuhan tak kehendak uya di lagu tu. Misal saya nak sebut benda baik dulu. Benda baik. Jadi masa dulu, masa salaf dulu, saudara semua. Jadi satu tempat tu berlaku apa? Berlaku orang di kampung tu makan ni tak butuh. Jadi apabila waktu pagi buka pintu negeri semaya subuh, ada makan ni di depan rumah. Nah, ada gandung, ada benda. Nak pagi ada semua depan rumah. Tak tahu siapa letak. Jadi orang letak ni orang yang benar-benar ikhlas kerana Allah. Buat benda ni tak ada kerana siapa tahu. Bahkan dia usaha susuk seboleh-boleh. Nah, siapa ke orang ni? Hak tu dapat nak hari buka pintu ada makan ni. Buka pintu ada makan ni, nak tunggu kadang-kadang. Nak kelih siapa yang mari tak barang ni. Nah, baik dia ni. Nak tahu juga. Nah, tapi bos apa masa nyerah. Bos apa masa orang panggil apa? Jadi sekat dinding. Wak dia tak tahu siapa kesu. Nah, aduh. Siapakah tak ada pecah? Tak dapat jawab apa. Siapa orang ni yang duk hari letak barang depan rumah kita ni? Lebih-lebih lagi orang pakai orang susah, orang berhajat. Saudara semua. Baik. Lepas tu adakah ditutup sepanjang masa? Tak. Sampai masa ia terbuka. Walaupun bukan dengan kehendak Tuhan yang buat tu. Orang yang buat ia tak siapa tahu pun. Tuhan tak aku nak tahu. Jadi Tuhan akan buka Rusia ni sama ada lek baik ataupun tak baik. Buka tu buka cerak, nanti masa je. Baik. Maka orang ni orang ikhlas dia berdoa dengan Tuhan berkali supaya nawi Tuhan merahsiakan perbuatan yang dia buat ni. Supaya tak ada siapa tahu. Nah, supaya harapan dia besar, Tuhan terima amalan dia. Nah, kerana apa? Kerana semua amalan yang Tuhan terima ni hak ikhlas je. Tak ikhlas Tuhan tak terima. Saudara semua. Baik. Tiba-tiba putus makan ni. Yang tak putus pada asal, tiba-tiba putus. Nah, jadi belum nak putus tu mati seorang. Mati seorang, bol lepas dia mati tu putus. Putus makan ni di rumah-rumah orang. Nah, aduh. Lepas tu dia memaning dia. Maning banyak ni. Maka atas belakang ni ada telang. Sepuluh gelang. Jadi foto isi dia ni ada sepuluh dia ni orang pasang pikul barang. Sepuluh ada tali. Ya, ada tali. Dia pikul barang. Maka jadi lekat pun. Lekat parut. Padahal bukan bergudih. Nah, lekat parut seperti tanah yang kata banyak dia duk pikul barang. Sebab tu kesel tali tu duk ada atas bahu dia ni. Nah, ada. Maka benda orang nampak hari mati lagu tu dah. Ada benda nak kata dia ni mikul barang. Bol payah mati putus makan ni. Di situlah baru orang tahu. Kata apa? Kata orang yang diberi makan ni dia ni. Allahu Akbar. Ikhlas benar-benar dia ikhlas kerana Allah. Nah, siapakah Tuhan tutup siapa yang mati supaya tak difitnah. Nah, tapi yang mati pak Tuhan buka. Tuhan buka. Supaya apa? Supaya nak kita tahu kata ini orang yang paling baik di kalangan kamu. Dia suka tolong orang. Allahu Akbar. Siapa dia ni? Namanya Al-Imam Zainul Abidin Ibn Husain. Anak Husain tu cucu Nabi. Anak bagi Husain pula nama Ali Zainul Abidin. Dia lah tuan barang semua yang duk pikul barang dia letak depan rumah orang dengan tak ada siapa tahu. Tapi akhir tahu ke tak? Tahu. Saudara semua.
Juga sebelah lek jahat. Kita buat zalim kepada orang. Kita rapah harta orang. Walaupun kita benar kedi, tapi akhir sekali ia terbuka kata kita jahat. Kita menipu orang, walau tak siapa tahu. Tapi hujung sub ia terbuka. Buatlah apa saja sekalipun, jikalau benda tak molek, benda tu jahat, benda tu maksiat, benda tu buat zalim kepada orang, walau hari ni, tutup sebaik-baik tutup. Tetapi ia akan datang suatu hari ia terbuka. Ia terbuka. Maka saudara semua ingat baik-baik. Ini bab dunia ni, ini bab dunia. Akhirat cerak lebih lagi. Bab akhirat. Sebab apa? Sebab akhirat ni akan panggil apa? Dibalas depan Tuhan belaka. Bahkan kita semua ni akan dipasai roya kita. Dipasai roya kita daripada halus beranak kita sampai kita mati. Apa kita buat katik semua dibuka semua. Baik dan jahat. Hitam dan putih dibuka di hadapan orang semua semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dibuka semua. Itu bab akhirat. Bab dunia pun Tuhan buka dah. Lama banget Tuhan buka. Allahu Akbar. Sebab tu saudara semua, kita janganlah panggil apa buat benda tak baik. Janganlah panggil apa susik-susik. Ya, kita cerdik, tapi janganlah guna cerdik kita untuk tipu orang. Jangan. Ya, kita gagah, maka jangan guna gagah kita untuk buat zalim kepada orang. Ya, kita peringkat tinggi, maka jangan guna peringkat untuk mengkhianat orang tu, mengkhianat orang ni. Jangan. Sebab apa? Sebab di hari itu siapa terbuka Rusia sebenar, kita memiti dengan sangkong. Kita tak ada tiga dengan sangkum. Hak besar laginya, nak mengadap Tuhan lagu mana masa akhir esok. Saudara semua. Dia Tuhan buka, Allah, teruk haludah. Sebab apa? Dia Tuhan buka keburukan kita, manusia semua tahu belaka dan akan kecek huduh hak kita. Dia kecek huduh hak kita, semua manusia saksi belaka kata kita ni jahat. Saksi kata kita ni karut. Saksi kata kita ni orang yang tak baik. Maka duk kecek lagu tu. Tu kau napa keluar. Akhir sekalinya kita lah yang celakanya. Sebab tu jangan dan beringat, janganlah dia panggil apa buat benda yang tak baik. Walaupun kita boleh susuk, tapi susuk tak lama. Percayalah. Saudara semua. Allah. Itu pelajaran yang paling besar sekali. Dan pelajaran yang kedua daripada benda yang berlaku tu, siapa buat baik dapat balasan baik, dan siapa buat jahat mesti kena dapat balasan jahat. Lari tak lepas. Lari tak lepas. Sama ada bab dunia pun sama, lebih-lebih lagi kita orang beriman akhirat cerah. Baik. Itu benar ada berlaku learning hak ditanya oleh orang panggil apa setengah-setengah saudara. Baik. Maka kita akan kecek pula tentang orang panggil co-sender ataupun yang diminta oleh setengah saudara-saudari dalam kombin yang kita post di dalam 3 hari lepas tu. Maka ada beberapa tajuk. Maka kena-kena benda tu tak padai dengan satu majlis. Ia kena kecek panjang. Sebab apa? Sebab ia panjang lebar. Dan seperti apa suruh kecek apa ni? Kecek gerbang. Gerbang ni ia panjang, lagi pula masa dia pun lama lagi, insya-Allah kita kecek juga, tapi kita orang panggil apa tunda dulu nanti kecek semula insya-Allah. Baik. Maka awal-awal masalah nak kecek hak disenda oleh setengah dalam kombin tu ialah masalah kita semaya bila ke nak nama orang panggil semaya ni ialah semaya berjamaah. Semaya seorang tak berlaku benda ni. Semaya seorang tak berlaku. Semaya hak berlaku masalah ni ialah semaya berjamaah sahaja. Iaitu masalah muwafiq dan masbuq. Muwafiq dan masbuq. Bilakah dinama orang ni orang muwafiq dan bilakah dinama orang ni orang masbuq?
Sebab ya dua tu hukum berbeza. Berbeza segi mana? Di segi kena baca Fatihah dan tak kena baca Fatihah. Tu imam tanggung. Bagi orang semaya, orang panggil masalah maya berimam, saudara semua. Jadi gini, orang yang muwafiq wajib dia kena baca Fatihah habis. Dia tak baca Fatihah, dia tak dapat rakaat tu. Tak dapat rakaat tu. Walau orang panggil apa ni, dia rakaat dia sekali dengan imam sekalipun, tak jadi. Sebab dia orang muwafiq, maka dia mesti kena baca Fatihah daripada awal bismillah sampai dhalin habis. Adapun orang masbuk tak mesti baca sekat dia saja. Dia cara mana sekat tu lah takmir rakaat, ya rakaat haludah, dan dia dapat rakaat tu jikalau dia rakaat dengan takmir sekadar tu maknina. Baik. Hak tu saya rasa tak ada pelik lah kita faham insya-Allah. Tapi hak bahasa Melayu cerak lagi-laginya, rupa lagu mana dinamo muwafiq, orang muwafiq, orang dengan imam, dan rupa mana dinamo masbuk tak dengan imam. Orang dengan imam mesti kena baca Fatihah, orang yang tak dengan imam mesti kena baca Fatihah, orang tak dengan imam tak mesti. Baca sekat dia ya. Sekat mana sekat tu? Baik. Jadi gini, kita makmum ni kita pergi maka takbir Allahu akbar, takmir dah semaya dah, kita pergi takbir. Maka selepas daripada kita takbir ni, kita dah sekadar Fatihah dah. Kita duduk berdiri lepas takbir tu takbir sudah dengan tu imam rakaat tu. Ai masa rayak wela rawang kita takbir, lepas tu imam rakaat tu cuang-cuang tu di masa tu teluh kedak baca Fatihah. Teluh kedak. Maka ulama tempat kita sini dia takdir kata yisibha winati. Fatihah yang pertengah tak lambat tak cepat, tengah-tengah ni masa dia lebih kurang yisibha winati. Maka siapa-siapa yang takbir mari Allahu akbar, maka ya ada yisibha winati belum tu imam tu rakaat, walau dia baca tak sudah lagi pun sebab dia baca lambat, dikira dia tu orang muwafiq. Dikira dia orang muwafiq. Dan dia orang muwafiq, maka dia kena baca Fatihah walau tu imam rakaat gilah, jangan turut tu imam, mesti dia kena baca dia panggil Fatihah. Tu baru sudah maka dia hamba maka dia turun dia panggil rakaat dia tidak tu imam sujud dah dia pun turun dia panggil pewak turun atur dia semaya. Tu itu je kalau muwafiq. Tapi orang masbuk ni ialah orang mari takbir, sudah takbir pak duduk diri tak ada mai dia panggil lepas dah takbir, lepas tu dengan tu imam rakaat dia mai tengji sifat winati. Ai tak ada sekadar Fatihah, tak ada. Maka orang ni dinamo apa dia? Nama masbuk. Orang masbuk, orang tak ada dengan imam. Maka orang ni dia baca Fatihah sekadar dia saja. Dia mana? Situ dah tak imam rakaat, dia kena rakaat haludah. Dia kena rakaat haludah. Kalau dia tak rakaat, dia baca Fatihah, nak wisuk dulu, lepas tu nanti nak rakaat. Siapa kau tak imam bangun. Lepas tu tak imam tidak bangun lagi pak, dia baca Fatihah lagi. Lepas tu tak imam turun sujud, baru dia pun baru sudah baca Fatihah, maka dia rakaat. Maka dia tu semai tak ada masalah. Tapi dia panggil pun dia tak dapat rakaat tu. Dia tak dapat rakaat tu. Dia tak dapat rakaat tu. Dan kadang-kadang batal semaya sebab apa? Sebab ia ditinggal oleh imam dua rukun panggil kadang-kadangnya. Dia gitu. Sebab tu hak ni banyak dah berlaku. Kita duduk di masjid, orang-orang tua kadang-kadangnya mari pak Allahu akbar.
Nah, buat takbir pak, baca bismillah ya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu ini rakaat dah. Allahu akbar. Dia baca Fatihah lagi tak berusuk. Ni rusak ni. Rusak ni. Nah, sebab apa? Rakaat tu dia tak dapat dah rakaat tu, tak dapat dah. Tapi wak dia tak tahu, dia berasa kata dia dapat. Dia boleh rakaat tu, padahal hak sebenar dia tak boleh. Sebab dia tak rakaat. Kacil baca Fatihah, padahal dia tak wajib baca Fatihah dah sebab dia tak ada dengan tak imam. Dia tak ada 12 dia panggil yizifah winati tu. Dia tak ada yizifah winati lepas dari takbir dengan rakaat tak imam tu, ketika ni dia tak mesti baca Fatihah wihbi. Bahkan baca sekadar dia baca dah ya. Tapi dia kacil nak baca juga sampai ke tak imam ni, dia panggil pak rakaat naik tidak bau dia nak rakaat, ketika ni dia tak dapat rakaat tu. Dia tak dapat rakaat tu. Dengan makna dia imam wisalah dia kena bangun tambah pula satu rakaat. Satu. Tapi hari ni hari ada kelihnya, nah banyak ke orang yang pergi lewat ni, orang tua-tua dan orang budak-budak, orang yang orang tak tahulah, orang panggil orang yang tak mengaji ni. Orang tak tahu hakikat bab ni. Nah, dia berasa kata dia dapat rakaat tu. Sebab tu dia salah sekali dengan tu imam. Maka tak sah semaya dia. Sebab apa? Sebab tak cukup rakaat. Dan kalau hak dia boleh, dia 3 baru semaya. Nah, dia 3 baru pada ini semaya 4 tak imam. Dia berasa kata dia semaya 4 juga. Sebab apa? Sebab dia takbir tu 2 rakaat pertama lagi. Tapi dia tak ada rakaat dengan tak imam. Padahal dia masbuk. Nah, ada. Maka hak sebenarnya dia tak dapat hari rakaat pertama tu. Dia tak dapat, tak kira hak tu. Pada dapat apa? Dapat hak 3 rakaat belakang tu. Dia dapat tak cukup, nak tambah sah lagi. Barulah sah. Tapi kebanyakan tak tambah. Dia tak misalnya dia pun assalamualaikum warahmatullahi ni. Hak ni nah sebab tu kena tahu dia panggil apa baik-baik saudara semua. Maka sebenar pun masalah muwafiq dan masbuk ni huraian dia lebar lagi, tapi saya ambil pendek-pendek kesimpulan dan orang panggil sebagian kita faham dia panggil kasar-kasar. Nah, tu dia. Maka insya-Allah nanti kalau ada masalah kita huraian dengan cara tafsir, dia panggil perhalusi lagi. Tapi sekarang ni pun tak apa dah, insya-Allah dah gambar boleh buat dulu. Dengan kasar-kasar tu tidak ada masalah. Dan kalau gitu harap saudara semua faham hak saya ayat saat ni. Nah, saudara semua. Maka kita faham ni, nah, orang panggil apa, kena bersabarlah kepada ibu kita, ayah kita, nah, kawan kita, orang panggil jiran kita, anak makmum kita yang duduk semaya sekali, kawan-kawan saudara, nah, kena bagi tahu. Nah, supaya mereka dapat faham, lepas tu boleh buat dengan betul. Hak duk nyanyanya berasa kata semaya dah, tapi tak semaya. Dia tak qada lah semaya tu sebab dia masa dia semaya dah. Padahal sebenarnya semaya dah semaya lagi sebab tak sah semaya dia, tak cukup rakaat. Nah, ni nak ingat. Baik, itu satu. Nah, daripada masalah yang ditanya saudara semua. Baik. Lagi daripada masalah hak setengah-setengah saudara sendiri mari so kita berkaca. Nah, dan rasanya malam ni kita tak boleh kecek semua, maka kita ambil setengah-setengah dan insya-Allah kita sambung lagi dan malam-malam yang lain. Jikalau kita masa luar tidak ada buat apa-apa, kita panggil kita live gaya insya-Allah. Baik. Masalah yang kedua ni ialah masalah apa ni saudara susu. Nah, saudara susu ni lagu mana? Jadi benda yang buat kita dengan dia tu jadi adik dua kakak sebab kita gib susu di seorang perempuan. Kita gib susu di seorang perempuan. Jadi perempuan tu dia bersusu anak dia, maka dia bersusu kita. Cukup syarat yang hak agama letak dan ulama hurai. Cukup syarat. Nah, iaitu dia panggil apa? 5 kali kenyir. 5 kali buipek, 5 kali kenyir. Maka dia cukup tu pak umur tak lebih daripada 2 tahun. Ambil daripada beranak, nah, lepas tu tak lebih daripada 2 tahun, nah, dia panggil 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, setahun lebih, tak lebih pada 2 tahun. Nah,
Jadi dalam masa 2 tahun lepas beranak tu, seorang perempuan dia giwi susu dia kepada seorang budak. Nah, yang umur setahun lebih-lebih, umur 8 bulan, umur setahun 7 bulan ke buh pergi. Tapi tak lebih pada 2 tahun. Lepas tu 5 kali bui, 5 kali kenyai budak tu. Maka dia cukup 2 syarat tu. Nah, 5 kali susu, 5 kali kenyai. Lepas tu umur dia tak lebih pada 2 tahun. Ketika ni budak tu jadi anak dia. Anak susu. Walaupun dia tak beranak kali, bukan dia tak beranak kali lepas tu. Tapi dia susu tu, maka cukup syarat 2 syarat ni. Nah, 5 kali kenyai, lepas tu masa tak lebih pada 2 tahun. Ketika tu budak tu jadi anak dia, anak susu, saudara semua. Baik. Maka budak sakning yang bukan anak dia pada asal, tapi jadi anak dia sebab dia susu ni, maka bila sepuk anak dia dah. Sepuk anak dia dah. Lagu mana? Jadi anak dia hak lain lagi tu, jadi kakak budak ni belaka. Kakak. Dan hak dia beranak lepas tu, jadi adik budak ni belaka. Tu dia. Pas budak hak dia ambil susu ni pun, anak mek dia, anak mek hak dia makan susu tu, hak belum pada dia tu kakak dia belaka, kakak susu. Dan jikalau perempuan yang beri susu kat dia tu beranak pula lepas pada dia tu, orang panggil adik susu, adik dia. Maka jikalau jadi adik, maka tak boleh nikah kahwin dua tu. Tak boleh nikah kahwin. Nah, dan anak kakak dia susu tu dikira anak dara dia, anak dara susu. Nah, dan juga pak dara. Misalnya perempuan yang beri susu kat dia ni, dia ada kakak. Ada kakak. Nah, kamu ada perempuan ataupun lelaki kakak saudara dia tu. Ada adik, ada kakak. Maka adik kakak perempuan yang susu budak tu bagi budak tu jadi pak dara dia belaka, pak dara dia belaka. Jadi pak lain, maka tak boleh nikah pergi mari. Tu. Maka hukum dia serupa. Jadi Tuhan mengharamkan dengan sebab susu, serupa Tuhan mengharamkan dengan sebab nasab, beranak sungguh. Nah, di segi apa? Segi tak boleh menikah, segi boleh kelih dia panggil pergi mari, di segi tak atuh air semaya. Tu. Tapi bab saka dak, bab saka dak. Bab saka tak boleh makan pergi mari. Bab saka tak boleh makan pergi mari. Dan juga bab wali tak boleh hadir wali pergi mari. Nah, bab wali tidak boleh jadi wali, dan bab saka tak boleh makan saka pergi mari, tapi bab lain tak apa. Bab boleh duduk sekali, jadi mahram lah, tak boleh nikah kahwin, tu segitu. Tak atur asmaya, tu segitu. Nah, tu dia. Itu lebih kurang. Pada hari raya panjang lagi, saya pisah buat kesimpulan supaya wisaudara dengan ni mudah faham. Nah, maka faham insya-Allah. Nah. Baik. Daripada kau sendiri hak dalam komen tu, lagi yang ketiga ni dia tanya bagaimana kita nak apa ni? Nak buat muamalah kita terhadap orang bermasuk Islam. Orang bermasuk Islam. Kita kena buat lagu mana? Muamalah kita, gaul kita dengan dia lagu mana? Nak hajar dan nak hajar lagu mana? Nah, hal ni penting. Saudara semua. Sebab dengar saya baik-baik, Islam kita akan tersebar, makin hari makin banyak, makin luas. Orang masuk Islam ada setiap hari. Nah, atas dunia ni tidak ada sehari yang tak ada orang masuk Islam. Ada setiap hari. Lebih-lebih lagi ke Amerika, ke Eropah, ke mana-mana, ke Amerika, ke Afrika ni, boleh kata setiap hari ada orang masuk Islam. Dia paling kurang sore, lepas tu kadang-kadang beratus, kadang-kadang beribu kali masuk. Nah, tu. Maka orang masuk Islam tu lebih tempat kita sini. Ia ada banyak pakcai, ada banyak sebab. Kena-kena orang tak sama ada lelaki dan perempuan yang masuk Islam tu. Nah, kena-kena orang ni masuk Islam sebab apa ni? Sebab tu fan. Nah, kita duk gila kepada perempuan tu yang Islam, maka nak nikah dengan dia, masuk Islam dengan sebab fan. Baik, tak ada apalah, masuk Islam dulu. Baik. Dan kena-kena perempuan tu lelaki. Dan kena kepada lelaki ni, nah, maka jadi isteri, maka rela tinggal agama asal, sama ada dia ni Yahudi pada asal, Kristian pada asal, ataupun Buddha, ataupun agama lain, maka tinggal agama dia masuk Islam untuk nak jadi
isteri bagi lelaki yang dia cinta. Atau masuk Islam dengan sebab apa? Dengan sebab orang panggil apa? Bak siasi. Sebab kawasan ini orang Islam ramai. Maka jika aku tak ada Islam, nak turun nak jadi besar, nak jadi apa ni? Nak jadi soto ke, nak jadi oboco ke, nak jadi apa putang ke, dia panggil payah. Sebab tu masuk Islam, sebab dia masuk Islam, apa dia orang Islam pilih kita. Jadi nak kata ada banyak tujuan yang buat orang tu masuk Islam. Ada banyak tujuan. Emo dengan ikhlas. Yo Islam betul sungguh. Islam benar sungguh. Nah, ada juga lagu tu. Kalau gitu, dia panggil sebab tu banyak pakcai yang buat orang masuk Islam. Tapi tak ada apa tu. Tapi hak nak kita kena itunya ialah selepas daripada ia masuk Islam dah ni, nak jaga dia tak klik kepada agama asal. Nak buat lagu mana? Lepas tu nak dia lekat, lepas tu nak dia semangat, nak dia orang panggil masuk email, buat dia tu rajin ibadat, nak buat lagu mana? Hak ni, nah, kita orang Islam tepat ni, misuan kiokong banyak benar-benar. Kalau kita muamalat dengan dia, hidup dengan dia, gaul dengan dia tak nak cara, dia lari pun klik kepada agama dia semula dah. Sebab apa? Sebab dia dapat benda tak serupa dengan dia fikir-fikir. Nah, sebab tu orang nak ambil cara bab mualaf ni, nah kena hati-hati. Nah, kena ada repang cik tinggi benar. Nah, maka hak saya nak royak malam ni banyak sebagai pengalamannya. Jadi apabila orang masuk Islam baru-baru ni, nah kita jangan gaduh tekan sangat beribadat. Jangan tekan sangat suruh masuk jawi. Nah, walaupun kau buat pun tak apa. Jangan, tapi syarat kita jangan tekan tadi dia berat sangat. Dia bahasa kata apa agama ni? Dia panggil tak bebas langsung. Ha tu. Wak dia mecok, hak ni banyak lain kelik. Dan saya yakin bahawa hak masuk Islam ni tepat kita tiga wilayah ni boleh hadir hasib klik kepada agama dia semula. Nah, dan boleh hadir proses sikit je. Hak tinggal lagi lekat lagi. Ni daripada kekurangan kita belaka. Taksir kita orang Islam tepat ni tak ada lain dengan sebaik-baik lain ni dan tidak muamalat dengan muamalat yang mulia yang baik. Yang buat udama tu kau kena kepada Islam. Tak ada mana kita situ. Sebab itulah dia panggil apa? Pecah lari klik semula. Nah, jadi kafir semula. Kalau gitu kita jangan den sangat walaupun tu mesti tapi kokogi, koi pen. Saudara semua, kita kadang-kadang nah masuk Islam kita tekan terus maya dah. Allahu akbar. Kita orang Islam jok di beranak pun. Hari ni banyak mana pemuda-pemudi kita. Orang tua dah kadang-kadang pun tak semaya lagi pun ada belana. Padahal beranak mari ibu bapa Islam dah. Ayah Islam dah, ibu Islam dah. Dia nama Islam, besar dalam masyarakat Islam, ngaji Islam, tak maya lagi. Apakah orang masuk Islam? Apakah orang baru masuk Islam? Lebih lagi dia bahasa berat. Kita tekan nak maya, tak maya orang panggil apa? Bukan Islam. Allah, kawan nak nyawa tak ada lagi. Nah, ada. Patut lagi pula pak puasa, kena buat, Allahu akbar. Dia ni dia panggil apa? Tak biasa hayat lagu tu. Koi pai. Nah, so kata dia orang kafir masuk Islam. Orang kita pun serupa juga hak lebih tu. Kau pergi. Jangan berat sangat. Dia berat lagi juga. Nah, kalau gitu orang Islam kita pun kita kena lembut-lembut, kena halusi koi pai. Apakah lagi orang yang bukan Islam pada asal, masuk Islam besar dah, tua dah. Nah, kita buat lagu tu juga bakal pecah lu dah lah. Sebab tu hati-hati kena ingat benar-benar. Kalau gitu, cara dia yang paling baiknya ialah kita kecek bak ketuhanan dulu. Kecek bak ketuhanan dulu. Tunjuk, dia panggil wa'ari dalil-dalil yang tunjuk kata Tuhan ni benar. Allah ni ada. Benar dan sungguh. Gapo wa'ari. Dan tunjuk kepelsuan agama yang dia panggil semua lain daripada Allah. Dan sebut dia panggil apa akhlak hak Islam suruh kita ni yang mulia. Lepas tu perbuatan kita yang baik kita buat bagi dia. Tunjuk kasih sayang kita kepada dia. Nah,
Jika kita buat hal lagu ni, ya kena ada ke Islam. Email dia akan masuk. Email dia akan masuk. Nah, kau comel. Allahu Akbar. Dia email kuat, tak apalah. Lepas tu, kadang-kadang, tak hati kita tukar. Dia nak semaya sendiri dia. Tak hati kita suruh. Dia nak puasa sendiri dia. Saudara semua. Sebab tu, nah, bagi orang yang ada mu'alaf di tepi rumah dia, dan ada orang masuk Islam dengan dia, nah, kena orang panggil apa? Asuh orang panggil khoi pai di atas cara beri Islam kepada dia. Semaya be wala benda penting tak dapat tidak, tapi kalau tak apa, kalau nah kau pergi kau mengaji tapi tandin halang dulu. Nah, we yakin bak ke Tuhan ni, bak Tuhan kasih saya kepada dia, bak orang kebenaran dunia ni bukan jadi bukan tamaca. Dia jadi itu bukan dia. Dah kecek orang panggil benar lagu tu. Dia tak pandai, hajak orang lain yang pandai tu, hajak dia pergi dengar tempat-tempat yang orang pandai berkecek. Nah, mudah-mudahan dengan benar ni dia tambah keimanan ni masuk jiwa dia. Lepas tu ialah nak semaya, dia nak puasa, dia nak ada Islam yang sebenar. Kadang-kadang dia pula yang boleh tarik orang lain mari masuk Islam pula. Saudara semua. Nah, baik. Itu masalah yang ketiga daripada benda-benda yang disenda mari oleh apa ni, oleh setengah-setengah saudara dalam kombin tu. Anak saudara, apa saudara dengan anak saudara, salam boleh ke tak? Nah, anak saudara apa saudara ni dia tak boleh nikah. Dah, anak saudara apa saudara dia tak boleh nikah. Dah, selama-lamanya. Dia panggil mahram. Nah, maka dia mahram, kita boleh tepuh dengan dia, tak atuh asmaya pun. Nah, tidak ada masalah. Nah, kita anak saudara kita dengan apa saudara kita boleh. Nah, apa saudara kita dia panggil apa? Laki kita perempuan, boleh. Ataupun kita laki saling dengan mak saudara kita, tidak ada masalah. Mak saudara kita supaya ibu kita ada, pak saudara supaya ayah kita ada. Nah, tu tidak itu asmaya dan boleh saling boleh pak, tidak ada masalah. Baik. Daripada soalan yang tanya oleh komen tu ialah masalah bagaimana kita nak rajin semaya dan rajin orang panggil mengaji. Nak buat lagu mana? Berasa nak semaya, berasa rajin. Nah, nak buat lagu mana? Baik, saudara. Allahu Akbar. Semaya ni suatu benda yang berat. Suatu benda yang berat. Nah, di atas orang beriman. Dan semaya ni tiada agama. Sebab tu bukan semua orang boleh buat semaya dengan mudah-mudah. Nah, sebab tu hari ni tu baru kita praktiklah. Bahkan kalau di kalangan orang muda, pemuda-pemudi, persen tu kadang-kadang banyak dia tak semaya pada semaya. Kalau semaya pun tak cukup 5 waktu. Nah, nak kata berat semaya ni. Nah, wa innaha lakabirah, tu dalam Quran. Tu ayat sendiri kata semaya ni berat. Semaya ni berat. Kalau gitu, jalan ke mana dan nak buat lagu mana, waktu kita tu berasa mudah nak semaya, betul rajin, semangat nak semaya. Nak buat lagu mana? Saudara semua. Baik. Maka ada beberapa sebab. Nah. Baik, soalan yang ditanya tu, dah kita takut apa ke atas, maka jawab. Dia kata kita ni tak ada akikah lagi. Pas kita nak gerbai boleh ke tak? Boleh. Tidak ada masalah. Nah, boleh. Dah jawab pandai-pandai? Boleh. Nah, orang yang tak nikah lagi nak gerbai dulu boleh ke tak? Boleh. Tidak ada masalah. Baik. Maka mereka semaya. Sebab yang nak buat kita ni dia panggil apa? Mudah semaya. Baik. Yang pertama,
kita kena ada rasa lobo kepada syurga dan takut kepada neraka. Kena ada lah jiwa kita benda tu. Nak kepada syurga, nak sungguh-sungguh, tomok lobo. Dan rasa sangat takut sungguh, nak lari-lari daripada api neraka, nak selamat. Ada benda ni. Dia ada benda ni, insya-Allah ya tolak kita rajin semaya. Baik. Nak cinta, nak tomok kepada syurga ni dan nak takut ke neraka ni, duk dia tak mari. Duk dia tak mari. Jadi kita nak loba ni, kita nak tahu dulu gapo ada. Barulah yang menarik kita. Wak kita nak sebab kita tahu. Sebab ada benda baik belaka, ada nikmat, ada gapo kita cinta, kita nak. Nah. Baik. Dan juga neraka. Jikalau kita tak kenal dia, tak takut. Tapi dia kenal dia, takut. Bahawa takut itulah nak lari daripada dia. Maka jalan yang paling baik sekali lari ialah dengan semaya baik. Dengan semaya baik. Saudara semua, semaya ni daripada satu amalan yang baik sekali, yang waktu kita butung, tapi sebaliknya pula waktu kita celaka. Lagu mana? Jikalau kita memeliharakan dia, jaga dia semaya semua, orang ni insya-Allah awal-awal dia masuk syurga. Nah, dan siapa yang buat main-main, tak semaya, tinggal semaya hujung-hujung buat ngamalah, orang ni dia panggil pun neraka. Nah, dan kadang-kadang kekal neraka sebab apa? Sebab dia matilah keadaan tak baik. Matilah kafir sebab dia tak semaya. Itu yang pertama. Ngapa? Kena cinta ke syurga, takut ke neraka. Maka dua-dua tu dengan kena tahu, kena menutup. Kesimpulannya kena mengaji. Bisa dia panggil wiwi ada rasa minat dengan agama. Nah, tempat yang kita boleh pergi ngaji pergi. Tak boleh ngaji dengar dalam Facebook ni. Babo tu ngajar, ustaz ni ngajar, babo tu ceramah, babo ni dengar. Nah, tu dia. Insya-Allah dengan sebab dengar tu dia mari perasaan cinta ke syurga, takut ke neraka. Satu. Yang kedua pula, kita rajin semaya ni ialah kita usaha berkawan dengan kawan yang baik-baik. Kawan yang rajin semaya, yang minat semaya. Kita usaha masuk rapat dengan dia, jadi kawan rapat dia. Saudara semua. Dia boleh buat lagu ni insya-Allah. Walau tak semaya hari ni, dia boleh semaya cerak. Rajin lepas pada tu. Tapi usaha duk dengan orang rajin sama-sama. Tu. Dua. Yang ketiga, doa daripada dua. Iaitu jikalau ibu kita ada lagi, ayah kita ada lagi, kita suruh ibu kita, ayah kita berdoa banyak, kita ni suka nak semaya. Minta daripada ibu kita ada lagi, ayah kita ada lagi, dan jikalau ayah mati, kita minta ibu kita berdoa. Jikalau ibu kita mati, ayah ada lagi, so ayah kita berdoa. Dia tak ada kedua-dua dah, tak ada arah. Tu boleh kati ngantuk guru, baba, tu berdoa. Kalau itu, yang pertama ni doa, kita minta orang tua kita, guru kita, baba, doa kita, Tuhan masuk dalam hati ni, berasa nak semaya. Berasa cinta nak semaya. Dan yang kedua pula, doa, kita diri doa, minta dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ni tahu sangat, kita semaya ni fardu. Semaya ni besar oleh agama. Dan saya, orang panggil nak buat, tapi saya Allah ke nafsu. Saya Allah ketipu daya syaitan. Saya juru halubai yang ditahsiding oleh syaitan, ya Allah. Maka, ya Allah, tolong saya. Tolong saya, ya Allah. Dia panggil apa? Tak ditipu oleh syaitan. Tolong saya boleh benar nafsu. Dan bukalah pintu hidayat kepada saya boleh semaya baik. Dan lekat semaya, tak tinggal-tinggal, ya Allah. Doa lagu tu. Saudara semua. Lepas doa, insya-Allah. Tak hanya hari, kita rajin semaya. Baik, itu yang ketiga. Yang pertama, cinta ke syurga, takut neraka. Lepas tu dengan jalan menuntut ilmu. Suka dengan orang mengajar. Yang kedua, dengan berkawan dengan orang yang baik-baik, yang pergi sejik sama. Tu.
Bisa rapat dia duduk dengan semua. Yang ketiga, doa daripada ibu bapa kepada kita, untuk kita, ataupun guru bapa untuk kita, dan kita diri pun doa minta dengan Tuhan. Dan yang keempat, saudara semua, nah, kita dalam hari kita dan malam kita, wela kita walaupun sikit untuk sebut Tuhan. Zikir dulu. Nah, sebut Tuhan. Nah, kata subhanallah, subhanallah satu kali. Alhamdulillah, alhamdulillah satu kali. Allahu akbar satu kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah satu kali. Nah, ada. Pagi kita kata, petang kita kata. Lepas tu, 4 perkara saning tu. Kalau kita kata 10 minit ya saudara semua, 10 minit. Lepas tu buat setiap hari. Pagi buat, pagi esok buat, pagi lusa tu buat. Di malam pun lepas ngorek buat. Setiap kali lepas ngorek buat je kalau kita tak sibuk sangat. Jika sibuk kita buat masa lain. Dan tak mesti buat atas jadah. Tak mesti buat dalam masjid. Tak mesti buat di balasah. Zikir ni, nah, tah mutu pun tak apa. Ketika buat kereta pun tak apa. Jalan kaki pun tak apa. Tak perahu pun tak apa. Ikut duk. Yang penting we ada habuai kita sebut Tuhan, kita berzikir. Nah, maka berzikir inilah penawar yang paling besar sekali yang waktu kita berjuru. Penawar yang paling besar sekali yang waktu kita ni dia panggil apa? Tak boleh duk dia tak semaya. Saudara semua. Nah, Allahu akbar. Itu nah, 4 perkara besar-besar, walaupun ada lagi lah dia panggil apa benda-benda tu, tapi kita ambil ni. Lepas tu yang kelima tambah sekali lagi, nah, jangan masuk dekat dengan makanan yang tak halal. Tinggal makanan yang haram. Sebab jika kita duk makan ni benda-benda yang haram, ia berat nak semaya. So kata saudara, saya pun sama. Bukan semua manusia. Siapa-siapa duk makan benda haram, ia berat nak buat ibadat. Payah. Sebab tu berjauhkan. Dah lepas dah taubat dengan Tuhan, minta maaf dengan Tuhan dan tinggal jangan buat apabila-bila. Lepas tu makanan yang halal. Insya-Allah jika boleh buat tu 5 perkara ni, nah semaya tu rengeng. Rengeng insya-Allah. Nah, saudara semua. Baik, maka tajuk yang ditanya dalam komen tu banyak, ada panggil 4-5 lagi, tapi di sini pun ada soalan banyak yang ditanya oleh saudara, maka saya minta izin nak tulis dulu, dan jika lah mana kita boleh jawab tu jawab dulu insya-Allah. Dak, jadi kita semaya baca Fatihah tak baca surah boleh ke tak? Ya sah, tidak ada masalah. Sebab hak wajib kita baca oleh semaya tu Fatihah saja ataupun surah tu tak wajib, tapi baca tu comel boleh pahala. Nah, apa ni menantu dengan mok bagi tok tua. Nah, tu tok tua kita waktu mek bagi tok tua kita. Nah, tu dia. Ya, tok tua kita pun tak atur asmaya dah. Nah, maka hulu ke atas pun supaya juga tak atur asmaya. Nah, ini dia kata adakah batas semaya batas semaya baca Fatihah tak betul dengan tajwid. Baca Fatihah tak betul dengan tajwid. Ya, bab tajwid suku, bab semaya suku. Jadi orang yang semaya benda wajib yang kena baca ketika ia qiyam dia diri ialah Fatihah, surah Fatihah. Daripada awal bismillah sampai dhalin. Baik, itu kita tahu belaka. Tapi soalannya, adakah mesti kena baca betul tajwid? Maka jika baca tak tajwid ni, dia panggil sah tak Fatihah, lepas tu dia panggil adakah sah semaya? Jawabnya, saudara semua,
ya semaya ni dia tak sakup dengan tajwid. Tajwid suku, sah semaya suku. Jadi orang yang baca Fatihah tajwid kurang betul, tapi tak comel lah baca itu siap dah. Dan tak nak tajwid, baca tak comel dah. Tapi batas maya kalau. Batas maya kalau. Jadi orang yang baca Fatihah tapi tajwid tak ada kena 1%, nah, maka semaya dia sah lagi apabila tak ubah makna Fatihah. Apabila tak ubah makna. Tapi jika ubah makna, nah, maka ketika tu batas semaya dia. Nah, tapi pada ghalib dia tajwid tak kena gak, ya nak kesah habis makna pada ghalib. Tapi bukan semua. Bukan semua. Sebab tu tak lazim daripada baca tak tajwid, nah, batas semaya tak lazim, dua tu tak lazim. Kadang-kadang tajwid kurang betul tapi semaya sah. Sebab apa? Sebab baca ayat tak mengubahkan makna Fatihah. Nah, tu. Tetapi jika ubah, ketika itulah dia panggil batal. Nah. Adakah kita boleh puasa ganti ibu? Soalan lagu mana ni? Jadi ibu mati. Lepas tu ada lagi puasa yang ibu tak qada. Gitu ke tak? Gitu berkali nah. Maka gini. Jadi siapa-siapa mana-mana anak, nah, yang ibu ataupun ayah mati dan bagi ayah kita, ibu kita tu ada puasa yang dia tak qada lagi, yang dia tinggal dengan sebab uzur ataupun tak uzur. Nah, maka boleh ke tak kita nak tolong puasa ganti ke dia? Ya, boleh dua cara saudara semua. Kita tolong puasa ganti atau kita bayar fidyah. Bayar fidyah puasa week dia. Maka hak mana sah kita buat lucu. Hutang ya dibayar. Maka di kita lah. Nak buat hak mana? Kita nak bayar fidyah week dia ke? Kita nak puasa. Dua-dua tu boleh berlaku. Dua-dua tu boleh berlaku. Ikut kita. Nak bayar fidyah, ringgit sikit. Nah, puasa sehari ni berat. Kita puasa pada pagi sampai gelap ni. Tapi dia kita, dia panggil nak puasa, bagus, comel. Nah, tapi fidyah, ringgit sikit. Nah, dia panggil beras cupak, sehari cupak. Nah, ada dia. Tapi dua-dua tu harus berdua-dua ikut kita nak buat lagu mana. Nah, kita nak bayar fidyah. Nah, bayar fidyah untuk dia panggil bayar puasa ibu kita, ayah kita, ataupun kita nak puasa ganti wi. Nah, boleh. Dua-dua tu boleh di kita. Nah, nak buat amanah boleh berlaku. Anak nakal puas. Nah. Jadi budak tu tak ada kena gano dengan kita dah. Anak Zahir tu begitulah. Jadi anak nakal, nah, anak saudara gitu dah, anak nakal dah, anak saudara dah kan. Tok laki kita. Nah, maka tak ada kena gano dengan kita ni. Nah, sebab tu dia panggil apa tak boleh. Dia jabat salah, nah, maka tak boleh. Lepas tu jatuh air semaya. Nah, bahkan tak halal kita jabat salah dengan orang lelaki yang sah nikah dengan kita. Sah nikah dengan kita. Kita ni dah kata saya sekarang ni umur 27 dah, tak ada nikah lagi. Boleh ke tak nak nikah? Boleh. Nah, boleh. Jadi pada asal ni nikah sunat di atas ayah kita. Nah, tu. Tapi dia tak ada buat dak. Siapa kan dia mati. Pak kita besar ni masuk ke balik. Bopin masuk ke balik pak ketika tu jatuh dah daripada hak agama tutup di atas ayah jatuh. Lepas tu mai kita lah. Kita lah kita nak buat untuk diri kita. Sebab apa kita besar dah ni. Tu dia. Maka buat selalu ketika masuk ke balik ataupun kau dulu siapa lah ni umur 27 nak buat boleh tak? Boleh. Tak ada azab masalah.
apa ni? Sami palaya ต่างคนต่างทำงานเงินapa ni เงินต่างคนต่างเก็บภรรยาเป็นคนapa ni สมบัติya kan ต้องแบ่งไหม jadi kita suami isteri tapi masing-masing kerja kita kerja duit kita ambil kita hak kita ni untuk laki kita dia kerja dan dia tahu apa dia tu lepas tu lepas tu pelayan ni เป็นคนสมไว้kaya berkali lepas tu ia akan tong bang mai jadi apabila kita bercerai ni maka harta ya dua saudara semua harta ya dua ini saya hurai umum lah bukan untuk hak-hak ni saja dah hartanya dua harta berkongsi dia panggil syarikat lepas tu harta hak dong harta masing-masing dengan harta hak syarikat berkongsi lagu mana syarikat ni ai kita turun sekali mau dapat kerja hasil dia tu dia panggil berkongsi tu misalnya kita menikah maripa dah ada kerja sekali dengan tok laki ni kak atau dengan bini ni kak boleh ni kita buat rumah boleh ni kita beli kereta tu dia panggil maka rumah hak buat tu dengan dapat duit yang kita kerja sekali tu atau beli kereta dengan duit hak dapat kerja sekali tu dia panggil duit syarikat tu maka jika ada lagu tu dia bercerai mesti kena belah dua dia panggil apa ikut tok laki sebelah ikut isteri sebelah tu satu dan selagi dia panggil apa harta masing-masing pilih dia panggil milik masing-masing maka ni tak kena bagi dah ni hak itu hak suami hak suami isteri main mesti nak ambil kalau hak isteri suami main mesti nak ambil sebab apa hak tu ya harta masing-masing dah tapi kalau syarikat mesti kena belah dua maka bagi sama banyak tu cara dia baik apa ni ถามตัวอิหม่ามที่นี่บอกไม่ได้เพราะอายุเยอะแล้วครับ mana 27 saat ni dah tak apa boleh apa ni tak payah ke mana ya tata kita baca Quran tu saya minta tak tolong ni tak tolong baba ni hurai apa tu lelaki apa ni ada iddah tak payah apa ada iddah lelaki ada iddah Quran tak payah soalan tapi lelaki ni dia tak ada iddah dia bercerai tidak ada masalah nak pergi bini lain boleh malaikat dia bini pak dia bercerai dia panggil tak boleh bini lagi kena habis iddah isteri dulu itu lain lah kalau lagu tu tapi kalau kau lain minta tulis semula lah soalan tuอยากจะทำอาเกก็ลูกกับเงินที่รัฐบาลให้คือเงินอุดหนุนเด็กได้ไหม jadi kita nak mengekoh anak tapi kita ambil duit hakรัฐบาล kepada anak kita tu hak ni dia panggil tak kurang sebab apa sebab ia apa ni agama tutup kita ayah maka kita kena ambil duit kita lah gitu maka kita kalau ambil duit dia ni dia panggil apa hak situ lah kurang sikit tu tapi kalau buat dia panggil sah mata
Nak nikah ni ada doa ke tak? Nah, ketika nak keluar daripada rumah nak pergi ke betina ni ada doa ke tak? Ni dia panggil apa saya, dia boleh dia adalah doa tu tapi saya tak ingat. Dia panggil tak ada itu mana tiba ni. Nah, tu. Boleh tanya orang lain, lihat dia orang apa lain tahu. Nah, dan jika saya dapat insya-Allah saya bagi jawab semula. Pak tiri dengan anak tiri jatuh semaya ke tak? Tak. Pak tiri dengan anak tiri jatuh air semaya ke tak? Tak jatuh. Tak jatuh. Mana ni? Apa ni ถามเรื่องการผ่อนรถผ่อนซื้ออะไรสักอย่างแบบผ่อนมันเข้าข่ายเป็นเงินดอกเบี้ยไหมคะแล้วทางที่ดีเราต้องทำอย่างไรคะหรือว่าต้องจ่ายสดเท่านั้น Ya kita beli kereta, beli motor ni, ya boleh beli dua bentuk. Boleh beli dua cara, dua pesan. Yang pertama kita beli dengan bentuk key. Nah, beli dengan semua sudah. Hal ni baik sekali. Jika boleh beli lagu ni, dia panggil selamat. Tidak ada masalah, halal, dia panggil 100%. Tapi bukan orang semua boleh beli lagu tu. Sebab orang kemampuan orang susah seni tak sama daripada orang ke orang. Maka beli selagi beli betul asyurah. Nah, beli berserai kata ni. Bayar muka lepas tu serai. Maka hidup serai tu adakah direba tak? Dan maka boleh beli barang betul asyurah boleh. Tapi kalau mah tak boleh, ada mah tak boleh. Mah tu kalau beli serai reba. Tapi kalau beli umur, beli motor, beli kereta, beli kebun, beli pakaian, beli orang panggil apa gini, beli tanah, beli apa, beli kebun lagu tu, orang panggil dengan asyurah pun tak apa. Tapi jikalau kita beli kereta, beli motor, hak kena beringat saya. Nah, beringat apa? Jangan orang panggil apa we lebih masa hak kamu hak isu bayar tu. Misal tu bayar tuk ดือน make one tini, tim one tini misal kata. Maka kita tak pergi bayar cuma tu bayar lepas pada tu, maka kena perap tu reba tu. Jadi tak biarlah perap tu. Sebab tu kita beli serai boleh, tak ada haram pada dan tak direba dak, tapi jaga sikit ya. Jaga bayar witrung wela, jangan bayar lebih pada tu. Sebab dia kita bayar lewat, ia perap. Satu tak biar tu satu tak jamin. Nah, maka jika kita berjaga situ, bayar terung wela atau belum pada tu, macam tidak ada masalah. Sebab beli rupa kih boleh dan beli asyurah pun boleh, tapi hak asyurah ni kena jaga jangan we bayar lewat pada masa ia kamdut. Sebab apa? Dia lewat ia perap tu dia panggil dak biar. Nah, tu. Apa tu? Salam จะถามว่าคลอดเสียชีวิตต้องอาเกกะไหม Ya, kena mengekah juga. Tapi yang ngekah yang gini, ngekah ni ya sunat saja. Sama ada beranak hidup, beranak mati pun tak kira lah. Ya sunat, tak mesti buat. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat tu comel, sunnah. Maka, jika beranak mati ni, sunat ke tak? Ya, sunat juga ngekah pun. Nah. Ya, saya nak tanya masalah tolak cerai. Lagu mana? Oh, panjang. Tetapi ada apa ni? Tolak mengaji biasa tolak 3 jatuh 3. Tetapi ada satu golongan dia patwa kata tolak 3 jatuh sahaja. Dia ambil nas daripada di dalam kitab Sahih Muslim juzuk yang ke-10 muka. Nah, dalam Fathul Bari juzuk begitu ini. Orang awam guna masalah ini benarkah bapa? Tolong jelas. Ya, masalah tolak 3 ni ittifaq
para ulama empat mazhab semua jatuh tiga. Tolak tiga sekaligus jatuh tiga. Ataupun tolak lepas tolak satu cerak tu semua ulama tak ada khilaf. Jatuh dia panggil apa? Tiga, lepas tu dia nak mari nak nikah malah tak boleh dah. Malaikat perempuan ni kena belaki lang dulu. Dia panggil buta dulu. Itu je kalau cerasa, lepas tu baik, lepas tu cerah, lepas tu baik, lepas tu cerah. Adapun jika tolak sekaligus tiga, maka ulama empat mazhab Hanafi, semua para ulama mazhab Hanafi dan juga Maliki dan Syafi'i dan Imam Ahmad ni, boleh kata 99% ni kata jatuh tiga. Baik. Tetapi di sana ada sikit saja di kalangan para ulama. Maka belakang ni Ibn Taymiyah. Sebab tu orang panggil masalah ni kalau kaum baru ke ia guna ni lah. Kaum baru ni sebab ia pergi menang dengan Ibn Taymiyah ni. Tu. Maka Ibn Taymiyah ada anak murid dia Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata tolak tiga sekaligus ni jatuh satu saja. Tu dia. Maka di tanah Arab ni ia guna dua. Dah kena fatwa ia hukum jatuh, dia panggil tiga, dah kena ulama, tu dia ia hukum jatuh tapi kalau bab undang negara, bab hukum bab kutmai ni dan negeri Arab pun sama ia jatuh tu dia. Sebab tu dia bolehlah nak guna sebab dua-dua tu pendapat para ulama. Tapi hak kita ni hak saya serunya ialah kita bergantung dengan kebanyakan para ulama, jumhur ulama 99% itu lebih baik, iaitu dia tak tiga atau tiga je gitu. Tapi kita tidak boleh bakit salah dan sesat bagi mereka yang kata tolak tiga jatuh sah, tak boleh sebab ia ada dalil juga. Maka kalau gitu masalah khilafiyah, masalah khilaf, maka dia panggil dua-dua tu dia panggil pun boleh insya-Allah. Cuma kita nak bergantung dengan kebanyakan para ulama itu lebih selamat. Lebih selamat. Sebab Nabi kata apa? Alaikum bisawadil a'zam. Wahai umatku, bergantunglah, berpeganglah dengan kebanyakan para ulama umatku. Sebab Nabi kata la yajma'ullah ummati ala dalalah. Tuhan tak akan hipung kebanyakan para ulama Muhammad atas kesesatan. Jikalau kebanyakan para ulama kata lagu tu, itulah hak betulnya pada balik. Allah Akbar. Dia kataเลือดที่ออกเดือนแรกของการตั้งครรภ์เขาเรียกว่าเลือดอะไรแล้วต้องอาบน้ำวาญิบไหม Orang mengandung, lepas tu baru mengandung sebulan baru. Lepas tu darah keluar. Ya gini, dalam mazhab kita Syafi'i ni, orang mengandung ni mari haid dah ada hak mari. Walau dia mengandung pun darah keluar tu darah haid. Maka dia darah haid, jadi sebelum dia mengandung dia mari haid, maka dia tinggal semaya tinggal puasa. Maka masa dia mengandung pun supa, dia mari haid juga. Maka tinggal puasa, tinggal semaya. Dia tak boleh buat benda hak Tuhan mengharamkan dengan sebab mari haid tu. Dalam perkara tak boleh buat lah. Tapi kena cek molek lah kata darah tu supaya kedak dengan kita mari haid belum mengandung tu. Harinya, masa keluarnya. Lagu mana masa keluar? Pada awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan ke. Kena pati kelih lah. Kalau supaya kita mari haid belum kita mengandung, darah haid dah. Mengandung pun, walau mengandung pun mari haid. Ini mazhab kita Syafi'i. Ada mazhab lain dia tak. Darah keluar ketika mengandung ni dia panggil darah penyakit. Darah penyakit dia panggil apa? Kena semaya, kena puasa, dia panggil pokok ketik. Tu. Tapi mazhab Syafi'i ni, jikalau mengandung pun, darah yang keluar tu jika supur dengan hak kita mari haid belum ada mengandung, dikira haid. Dia darah haid ke, maka dia panggil tak boleh buat. Dia panggil benda tak boleh buat ketika mari haid. Apa tu? Lelaki bini pak
Hok tanya saat ni. Kau mana Pak? Tanya mana ini katanya tanya ini laki. Allah Akbar. Kau kaya nak ulai sikit nak hundur sikit kau mana? Saya minta tolong hurai lelaki ada idah bini pak. Ya, jadi lelaki ni apa jadi agama wi izin ke dia ni boleh bining pak orang. Boleh bining pak orang. Ai harus. Tak wajib pun. Tak wajib, tapi harus. Nah, tak harus. Maka suk situ ya. Suk pedang dah. Lebih pada tu tak boleh. Lebih pada tu tak boleh. Baik. Maka ketika ia ada pak tu dan tak ada cerang mana-mana, ketika ni dia nak bining seorang lagi boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh dah, tak boleh. Nah, tak boleh ia nak bining yang kelima, tak boleh. Baik. Hak tu rasanya tak payah orang tahu belaka. Lepas tu misal kata dia pergi cerai. Seorang ke dua orang ke tak kira lah pergi cerai dengan isteri dia pak tu. Tanya kata dia nak bini lain boleh ke tak? Jawabnya tak boleh. Tapi bukan lelaki tu ada idah dak, bukan idah dia. Hak idah tu isteri dia idah. Hak idah tu isteri dia. Dia lelaki tak ada idah. Tapi dikira idah isteri dia tu. Sebab apa jadi gini? Jadi seorang ni apabila dia bercerai dia tolak selama mana perempuan yang dia tolak tu tak ada habis iddah dia lagi, duduklah iddah dia lah, tak habis iddah. Jikalau perempuan yang mari hegak 3 kali cuci. Nah, jikalau ia habis iddah 3 bulan tu iddah dia. Maka jikalau perempuan yang dia tolak tu tak ada habis iddah lagi, ketika tu dikira perempuan tu isteri dia lagi. Dikira isteri pada hukum dikira isteri dia lagi. Sebab apa? Sebab dia nak rojok mula boleh, nak lebai mula boleh. Tak ada kena nikah semula dak. Selama dulu iddah tu. Sebab tu dikira perempuan isteri dia yang tolak tu dikira isteri dia lagi. Kalau gitu dia ada 4 orang, dia tolak seorang, lepas tu tak ada habis iddah tu. Ketika tu salah dia ada 4 orang isteri lagi. Sebab tu dia nak nikah yang kelima tak boleh. Tak boleh lagi. Tapi apabila habis iddah, dia boleh nak nikah apalah. Sebab apa? Dia putus dengan hak ni. Putus dengan ni. Itu ya. Tapi bukan kata lelaki ada iddah, tak, bukan iddah dia. Iddah isteri dia tu. Nah, tu. Baik, sebab tu apabila bercerai ni, patut duduk iddah tak ada habis lagi iddah. Jika lagi mati hak mana seorang, boleh makan satu lagi mari tu. Boleh makan satu lagi mari. Misal kata suami isteri dia bercerai. Cerai duk, lepas dah cerai duk orang panggil pos sebulan lebih-lebih, bini dia mati. Hak dia cerai tolak tu. Nah, ketika ni suami boleh makan pesaka. Isteri hak mati hak dia tolak tu. Yang dulu iddah tak ada habis lagi tu. Juga sebaliknya pula. Jika lepas dah cerai ni suami mati, isteri boleh makan pesaka selama tak habis iddah. Sebab apa? Sebab ketika tu dikira kata suami isteri lagi pada hukum. Tu dia. Sebab itulah dia tidak boleh nak pergi bini lain tu. Ambil yang kelima tu. Nah, selama duduk iddah. Dan iddah perempuan ni bukan iddah dia. Tu. Ya. Apa ni? Mana tu? Di mana rasa ni? Kena wirata secara mana? Jika kita mani wajib ni, kena wirata secara mana? Jadi,
semua atas tubuh badan kita ni hak nampak kelih aib kena sapa belaka. Aib kena sapa belaka. Nah, telinga hak nampak kelih tu. Nah, dengan mata kepala kita ni nampak kelih aib kena sapa. Dan hak kena bingat benar-benarnya ialah di punggung tu. Kalau kita berdiri, misalnya kata orang telanjang seorang depan kita duduk berdiri, tak nampak celah tu. Nah, tu. Dan juga orang panggil nisbah, orang panggil perempuan. Nah, tu. Jadi dia kira lagu ni. Kira kata ketika kita duduk nak berak, nak kecing tu. Nah, tepat mana hak nampak kelih dengan mata, jika kita kelih tak nampak, secara tu kena sapa aib. Kena sapa aib belaka. Nah, tu dia. Kalau gitu, semua tubuh badan hak kita nampak kelih dengan mata kepala kita ketika kita duduk, ketika duduk dalam keadaan seperti kita berak tu, hak mana hak terbuka, hak mana apa hak nampak kelih tu, nah semua tempat-tempat tu kena aib sapa belaka. Nah, dia tak sapa, sikit pun tak sah maning. Sikit pun tak sah maning. Nah, sebab tu kena halusilah bab orang panggil apa, bab maning wajib ni supaya nak wisah. Nah, qancak lemah hen kun yukme kau doa. Jadi ia lepas daripada urang qomat ni, ia sunat doa. Nah, supaya doa pada apa? Doa lepas bait tu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa hak kita baca lepas pada bait tu. Dan bo pi nak semaya dia maqamat. Bo Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, kita buat kat langit. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa supaya kita doa lepas pada bait. Nah, lepas tu tak takbir. Takbir kita pun takbir. Ya, kita ni mani wajib. Lepas tu kita nak semaya. Adakah kita kena ambil air semaya? Baik. Maka ketika kita mani wajib tu dan sudah siap tu, nah, tak ada berlaku hadas dah. Air tak ketuk, tak kecing, tak berak, tak gapo. Maka ketika ni, nah, tak ada kena ambil air semaya dah. Nah, sebab dengan mani wajib pun cukup dah. Dah ia akad dua hadas dah. Jadi ada hadas besar lagi, dia panggil pun diterakat. Hadas dah, kelebih lagi diterakat. Nah, ada dia. Tapi kalau lepas mandi sudah siap dah, kita buat benda yang membatalkan air semaya, ketika tu nak ambil air semaya semula. Lagu mana? Mandi sudah siap dah mandi wajib, lepas tu kita tepung ke maluan, tangan tapak tangan itu kita tepung ke maluan. Habis air semaya kita. Ataupun ketuk, kecing, berak. Nah, ataupun kita tepung dengan tok laki kita, tepung dengan isteri kita. Itu dia benda yang buat ibadat air semaya tu. Maka jika berlaku benda yang buat wihabi air semaya, ketika tu kena ambil air semaya semula. Mani pun semua siap. Lepas tu tak ada batal air semaya kita, tu tak ada kena ambil air semaya semula dah. Mayah tu pun tak apa dah. Sebab ia terakat dua-dua hadas dah. Perempuan, mani wajib support. Jadi kena rata semua, telinga, rambut, ada denai pun kena pecah. Supaya rata semua air. Tapi yang kena bingatnya, ketika dia panggil di kemaluan dia tu. Kemaluan perempuan ni, jadi dia cuba terus duduk dalam keadaan nak berak tu. Duduk tinggung duduk tu, jadi apa dari di kemaluan dia, hak dia panggil hak zahir, hak terbuka tu, ketika tu kawasan tu kena rata air, kena sapa. Dia tak sapa maka tak sah. Sebab apa? Sebab ia kira zahir. Dia zahir ni kena basah, kena sapa air belaka. Ni kena beringat, kadang-kadang tak tahu. Gena.
Gambar saya tak ada ni. Baik, saudara semua, ke mana tu betul komen tu? Gambar saya hilang ni, tak ada di saya ni, ke mana tu? Ada ke tak ni? Di saudara ada ke tak? Allah. Minta komen sikit saudara semua yang tu ada saya panggil apa? 300 orang lebih-lebih ni. Gambar saya di saudara nampak ke tak? Ada ke tak? Ke tak ada? Ya, jadi kalau gitu ada masalah dah, ada masalah kalau orang panggil apa telefon ni beragai sikit. Nah, orang panggil tak ada. Kalau gitu soalan-soalan yang belum jawab lagi tu insya-Allah saya jawab semula. Nah, nanti kita live semula malam esok apa gitu gini. Nah, tu. Maka malam ni terima kasih banyak-banyak saudara semua sama semula insya-Allah. Nah, maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.